Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia dah kena macam ni bagi salam tu ada slang Arab sikit, saudara. Barulah awak akan kata saya ni ulama. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mula digaya sikit macam apa ni? Pemuda kan? Ketua pemuda PAS, betul tak? Okey. Yang berbahagia saudara Kojoy. Kojoy sebab apa? Pasal dia pertama masuk tadi. Ya? Yang dihormati Acik, Ahmad Sofian, Paradok. Siapa lagi? VIP kat sini. Syed Osman, Syazizi, Ahmad Sofian, L, Hanif, Mudinox, Megat Halim, Sudin, Raimi, Syazizi, Anwar, Maidin, Alis Solihin, Alas Muhammad, Sunan Alku, Tony. Ni di antara tetamu yang datang masuk ke saya punya kuliah awal tadi ni ya. Mana tak sempat, minta maaf lah, tak sempat pasal laju ni ya. Siapa lagi? Acik, Waalaikumsalam Acik. Dan juga saudara-saudara yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang berbahagia dan yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam madrasah TikTok hari ini dalam siri kuliah kita. Ya, kuliah kita yang akan kita teruskan dari masa ke semasa sehinggalah sampai ke menjelang Ramadan. Bila masuk Ramadan nanti saudara, kita akan teruskan kita punya tazkirah ya, dan juga usrah, tazkirah Ramadan pula. Ya, tazkirah Ramadan politik pula. Jadi jangan ingat bulan Ramadan ini kita berhenti ya, stop. Ya Kamel, ni aku punya moderator, ketua segala moderator Kamel Adam ya. Al-Fadil Kamel Adam Al-Hafiz nama dia. Dia ketua moderator kat sini. Anda yang moderator lain yang baru saya angkat tu ya, sila tak setia dengan dia. Ricky Nelson, salam Madani. Okey. Jadi hari ini saya sebab nak ulas tajuk tentang Presiden PAS ya, ulama, tokoh ulama Ayatullah Hadi Al-Marangi, maka saya terpaksalah ya menunjukkan ya keadaan saya seperti ini supaya walawan akan taat ya. Mereka akan dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Mereka dengar apa saya sebut, seperti mana mereka mendengar maula. Kan ada apa maula tak? Malik, Waalaikumsalam Malik. Abang Temerlove. Temerlove hadir. Terima kasih Abang Temerlove. Okey, hari ini saya akan memberikan sedikit tazkirah, usrah ya, apa lagi, tamrin berkenaan dengan ucapan Al-Fadil Ayatullah Hadi Al-Marangi di Parlimen semalam. Thank you Pyro ya. Faizal Omar, Waalaikumsalam Faizal Omar ya. Esok saya nak pakai kopiah pula, barulah walaon akan nampak saya ni ada level ataupun standard untuk bercakap tentang ulama mereka ya. Jadi saya kena buat macam ni saudara. Kalau saya buat macam selalu tu, dia orang kata alah ini liberal, dia kata. Bila macam ni dia tak boleh kata saya liberal. Saya lah ulama macam Maula tu kan. Saya bawah sikit je pada Ustaz Azhar terus. Jadi dia kena ikutlah apa yang saya cakap hari ni. Okey. Semalam dalam ucapan Haji Hadi, kalau saudara dengar, ada pergi ke Etiop. Ya, dia mesti biasalah. Bila PMX ada saudara, semalam PMX tak ada kan. Berapa hari ni Parlimen buka lepas pada persemian Parlimen, PMX tak ada. PMX pergi ke Austria 3 hari, rasa saya hari ni last kot balik kan. Jadi PMX ada.
Bila PMX ada, berebut-rebut apa tu nak bercakap, saudara. Din Cirit pun bercakap panjang lebar. Oh, Din Cirit macam biasalah. Ya? Pumpang dia bercakap Din Cirit macam dia hero. Kan? Mana beras, dia kata. Mana beras? Mana beras? Din Cirit. Mana beras? Orang nak cerita pasal beras sekarang ni. Kan? Orang di Malaysia sekarang bercerita bagaimana kita nak tanam padi sekarang ni. Yang kita perkatakan sekarang ni. Bagaimana kita nak perluaskan padi supaya kita ada beras tempatan yang cukup. Tak bergantung berimport. Ini yang kerajaan cerita sekarang. Dia cerita mana beras, mana beras, mana beras. Dalam sekali ada ahli parlimen daripada mana, DAP kata, kalau Muhyiddin sebut mana beras, kalau Pagus sebut mana beras, saya nak tanya mana menantu. Baru dah kena sebiji. Dia sibuk-sibuk tanya beras. Beras, biras, beras. Menantu dia sebab sekarang tak balik-balik, saudara. Beras dikatakan tak ada. Walau rakyat Malaysia masih makan. Teruk sangat ke rakyat Malaysia ni sampai muda kita. Mana beras? Mana beras? Sebab satu rumah saja yang angkat bendera putih. Tak ada banyak. Satu rumah je sekarang ni angkat bendera putih kerana tak boleh makan. Ada tak, wahai Paguh? Tak ada. Zaman kamu dulu, saya cerita lah. Zaman kamu dulu. Sekarang ni tak ada. Di kedai makan penuh orang makan, pasar malam penuh orang, dan orang boleh makan. Kita akui memang kita ada masalah beras sebab kita tidak pernah tanam beras yang cukup. Kerajaan-kerajaan sebelum ini tak pernah ambil tahu pun tentang pertanian. Mereka mengharapkan Malaysia menjadi negara industri. Semua lupa nak tanam padi. Padi yang ada itulah mereka buat. Tak menambah-nambah, saudara, sebab mereka tak pernah terfikir satu ketika nanti kita akan mengalami masalah krisis makanan. Selama kita bergantung dengan import, beras import. Sekali negara lain ada masalah, dia hentikan import, menggelupur kita. Maka beras import naik melambung, beras tempatan pula tak cukup. Walaupun subsidi kerajaan bagi, tapi bekalannya tak cukup. Sekarang ni masa ni lah, bawah kerajaan PMBEK inilah kita usahakan supaya di masa-masa akan datang, zaman anak cucu kita akan datang, tidak mengalami macam kita sekarang ini. Sebab itulah di Sabah sampai di Sarawak, Mas Abu pergi cari jalan macam mana kita nak perluaskan tanaman padi. Termasuk di Kedah yang tak pernah berubah-ubah sistem ikut cara tradisional lagi. Sekarang ni kita nak sekincankan semua kawasan tanaman padi di Malaysia. Seperti mana tanaman padi di Sekincan yang menghasilkan tanaman yang baik bermutu. Jadi kita nak macam ini supaya di masa akan datang rakyat Malaysia dah tak ada lagi dah masalah beras. Kita dah ada beras sendiri. Bukan itu saja, Mas Abu juga sekarang mengusahakan tanaman jagung untuk dijadikan makanan dan juga dedak. Masalah kita ayam ini ialah masalah dedak. Mahal dedak, ayam melambung tinggi. Tapi alhamdulillah setakat ini, saudara, walaupun nilai ringgit belum sampai ke peringkat yang kita kehendaki, masih lagi tidak memuaskan nilai ringgit kita. Walaupun dikatakan AST 8% dan 6% lah, tak kena pada kita pun, kena pada orang yang tertentu saja. Tapi harga ayam masih lagi RM7 lebih. Semalam baru ni saya pergi, baru ni saya pergi RM7 lebih, di Pasar Raya Eng Hong, Batu 11, Kuantan. Saya pergi Kuantan, saya pergi situ. RM7 lebih. Ayam sekilo. Tak sampai RM8, tak sampai RM9. Jauh sekali lah. Zaman Din Cirit tu sampai RM12 sekilo. Itu dalam keadaan nilai ringgit jatuh. Dalam keadaan dah ada cukai yang dikatakan, oh, konon cukai-cukai ni menyusah kita. Mana dia benda yang melibatkan kamu? Tak ada pun. Tak ada pun melibatkan kamu. Tapi ini mainan mereka. Dan inilah yang dijaja. Yang malang sekali, yang jaja tu pula cakap dekat parlimen. Bercakap dekat parlimen. Kalau depan walaon tak apa lagi, dah pasal walaon tentu bodohnya. Ini cakap dekat parlimen, maka senang-senang lah kena pancung di parlimen. Jadi macam itulah Haji saudara. Bila dia berucap semalam, mentang-mentang lah PMX tak ada, tak nampak uzur dia. Sihat macam tu kepala dia bercakap. Dia baca ayat Quran. Dia baca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia kena dapat jambang macam ni, kena baca ayat Quran, kena betul dia punya nahu dia, saudara. Kena betul tajwid dia. Barulah walaupun kata ulama.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia baca ayat Quran itu dalam parlimen untuk menunjukkan penyatuan umat Islam. Jangan kamu berpecah belah. Sedap saudara ceramah agama dia semalam. Tak nampak macam dia bercakap sebagai wakil rakyat. Kita duduk dalam parlimen untuk dengar Haji Hadi bercakap macam kita dengar syariat Isra Mi'raj. Sikit pun dia tak sentuh pasal ekonomi. Sikit pun dia tak sentuh pasal pentadbiran negara, tak ada. Jauh sekali dia nak sentuh pasal masalah pengundi-pengundi atau rakyat dia di Marang, tak ada. Walaupun dia ahli parlimen Marang, sepanjang 15 minit dia bercakap, satu masalah di Marang pun dia tak bawa dalam parlimen. Dia hanya beri kuliah agama sebagaimana dia beri kuliah di Masjid Rusila. Macam itulah. Dia tak tahu nak beza bercakap di Masjid Rusila dengan bercakap di parlimen. Dia tak tahu nak beza. Tapi tak apalah, tak kisahlah dia nak bagi ceramah agama pun. Masalahnya, apa yang dicakap dalam ceramah agama itu semuanya kosong. Kosong, saudara. Yang dibawa, yang disebutkan itu adalah perkara-perkara yang dia sendiri pernah buat. Saya akan garis kat saudara, saya ada catat 5 ke 6. 5 ke 6 perkara yang dia ucap, saya sempat catat. Dan saya nak ulas satu persatu hari ini. Yang pertama, dia menceritakan bagaimana di zaman para sahabat dulu. Zaman Khalifah Omar Abdul Aziz. Dia kata kerajaan memberikan imbuhan kepada pekerja-pekerja mereka. Ini berlaku di zaman sahabat, dia kata. Diberikan imbuhan. Itulah betul-betul madani. Dia cakap. Ini kerajaan, dia kata, nak hapuskan pencen. Dia dah mula dah. Dia kata kerajaan nak hapuskan pencen. Sedangkan benda ini tidak dibuat oleh Islam. Bahkan Islam memberikan imbuhan. Kita pula nak hapuskan pencen. Ini kezaliman kepada rakyat. Ini bukan Malaysia madani, dia kata. Tengok saudara. Dia nak bezakan imbuhan dengan pencen pun dia tak boleh. Ahli Parlimen Marang ini. Macam mana kita nak letak dia sebagai calon Perdana Menteri Malaysia? Sebab itu tak pelik semenjak PAS ditubuhkan, semenjak tahun 1951 PAS ditubuhkan, tak pernah satu pemimpin PAS, jauh sekali Haji Hadi ini, hendak ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Sebab PAS tahu di kalangan mereka tidak ada yang berkelaikan untuk menjadi Perdana Menteri. Semua boleh cerita pasal Maulud Nabi, cerita pasal Isra Mi'raj, cerita pasal Nisfu Sya'ban. Yang perempuan pula bercerita pasal haid dan nifas. Yang lelaki cerita pasal poligami. Itu je kepakaran mereka, saudara. Bab ekonomi tak ada. Saudara boleh dengar ucapan Haji Hadi sepanjang dia berucap. Satu bab perkara ekonomi, keuangan ke apa, dia tak sebut, tak sentuh. Masalah pengundi dia di Marang pun dia tak sentuh. Dia tak ada kata, penduduk Marang sekarang ini berada dalam keadaan susah, jalan raya berlubang-lubang, di pantai Marang itu ada hakisan laut. Orang menega di Marang ini susah nak menega. Dia tak bawa masalah di Marang, saudara. Sebab dia tahu, aku tak bercakap tentang masalah di Marang pun, kalau aku bertanding, aku sangkut solat dalam aku je aku boleh menang. Tak payah aku letak gambar aku, dia kata. Gunakan solat dalam aku je, aku boleh menang di Marang. Sebab itu dia tak kisah. Berapa penggal dah dia pegang ahli Parlimen Marang. Ada dia cerita tentang pembangunan di Marang. Nak tarik pelaburan ke, kilang ke, peluang pekerjaan ke, masalah nelayan ke, tak ada. Dia masuk parlimen, dia bagi kuliah agama. Seperti mana dia berkuliah di Masjid Rusila. Itulah jadi. Tapi masalah, saudara, bukannya salah nak cakap agama. Bagus. Tetapi bercakap biar jujur. Sebelum bercakap, cermin muka dulu. Dia kata, macam saya sebut tadi, ini bukan madani, zaman para sahabat. Sayyidina Khalifah Omar, termasuk Omar Abdul Aziz, sebagai pemerintah dan kerajaan memberikan imbuhan kepada pekerja-pekerja mereka yang bekerja kerajaan ketika itu. Ini Malaysia madani nak menghapuskan pencen, dia kata. Pertama, saya nak bagi tahu dengan Haji Hadi, imbuhan dengan pencen ni tak sama. Kerajaan Malaysia pun bagi imbuhan,
pekerja awam ke, pekerja swasta ke, kalau mereka berhenti, mereka akan diberikan imbuhan. Ya, diberikan imbuhan. Kerja kilang pun berhenti, dia bagi imbuhan. Berhenti cara baik, dapat imbuhan. Sama lah macam Haji Hadi sebut. Betul lah tu. Tapi di zaman para Nabi tu ada ke pencen ke? Yang ini Haji Hadi kena tahu. Di zaman para sahabat tu ada pencen tak? Ada tak dasar pencen? Potongan KBSP ke apa ke, soso ke, ada ke zaman sahabat? Tak ada. Tak ada, kita buat. Ya, ada kaedah pencen. Dan yang dikatakan pencen yang kata ini zalim, pencen nak dihentikan. Macam mana zalim kalau benda ni tak berlaku lagi? Sekarang ni pencen masih ada. Bahkan cadangan untuk menghapuskan pencen itu tak dibincang pun lagi dalam kabinet, tak dibawa pada lagi dalam parlimen. Tiba-tiba Haji Hadi dah hukum zalim. Ini ulama apa ni, saudara? Ya? Akhlak Islam ini, kalau benda yang belum berlaku, benda yang belum jelas, jangan hukum lagi. Jangan hukum lagi. Ini nak menghukum cepat je dia nak menghukum. Kalau ada sekalipun, dia akan dibahas, dia akan dibincang dalam kabinet dulu. Dalam kabinet ni adalah pro kontra. Katalah kabinet bersetuju, bawa ke parlimen. Dalam parlimen, bantahlah siapa yang tak setuju, bawa hujah. Bawa hujah. Akhirnya parlimen akan menentukan. Ya? Kemudian barulah dia bawa ke Dewan Negara. Dewan Negara pun kalau orang nak berhujah, nak menentang, boleh berlaku penentangan. Banyak proses dia, saudara. Tapi dalam ucapan dia dah menghukum dah. Zalim, nak hapus pencen, dia kata. Nak hapus pencen. Nak hapus pencen dah jatuh zalim dah. Bayang ulama apa ni? Macam kita ambil wuduk lah. Kita ada wuduk kan, nak solat. Wuduk ada ni. Kan? Kita pun kata, aku rasa nak terkentut lah. Kau pun kawan kata, dah, pergi ambil sembahyang. Kenapa pula? Kau kata dia nak kentut. Baru nak rasa kentut pun, Haji Hadi dah suruh ambil sembahyang. Ambil wuduk sekali lagi. Pasal apa? Pasal nak terkentut. Belum terkentut lagi. Baru nak, dah suruh dah ambil wuduk. Macam inilah Bang Hadi. Cadangan berlaku di luar sana. Tak bincang dalam kabinet. Tak bincang dalam parlimen, tak bahas. Tiba-tiba kerajaan zalim nak menghapuskan pencen. Sedangkan di zaman para sahabat dulu, dia kata, diberikan imbuhan kepada pekerja-pekerja mereka. Imbuhan lain Hadi, pencen lain. Imbuhan telah dilaksanakan oleh kerajaan. Ya, bukan kerajaan ini saja, kerajaan sebelum ini pun. Siapa yang berhenti, dapatlah imbuhan dia. Askar berhenti pun dapat imbuhan. Berhenti pencen ke, berhenti tak pencen ke, adalah imbuhan. Tapi itu bukan pencen. Dan Haji Hadi tak sebut di zaman sahabat dia ada pencen, tidak. Ada potongan soso ke, ada potongan KBSP ke. Jadi contoh yang dibawa oleh Haji Hadi ni ke laut, saudara. Ke laut. Sebab tu dia tunggang cerita ini supaya nak menipu anak-anak dia, supaya orang kata, zalim kerajaan ini. Zaman sahabat dulu ada imbuhan, zaman kerajaan Madani ni pencen nak buang. Tengok, nak samakan imbuhan tu dengan pencen. Sebab apa? Sebab kita cagar otak kita kepada Lebay Hadi. Kita dah tahu dia selalu pergi AJN, dan kita tahu dia pernah operate otak dia. Dia pernah ada masalah otak dia. Takkanlah kita nak pergi tumpang otak yang orang ada masalah. Sebab itulah dia 74 dengan 82 tu, dia keliru. 74 banyak ke 82 banyak? Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Esok tunggu istana panggil. Sebab apa, saudara? Sebab dia ada problem otak dia. Kita dah tahu dia tak boleh nak beza jumlah mana yang banyak, jumlah mana yang kurang. Kita pergi jaga otak kita kat dia. Kita lah yang bodoh. Kita lah yang bodoh. Ini hujah dia yang pertama. Saya menangkis, dan saya menyatakan saya menolak hujah Haji Hadi yang menyamakan imbuhan dengan pencen dan membawa kisah-kisah para sahabat nak dibandingkan dengan pentadbiran kerajaan Malaysia Madani. Maka tertolaklah hujah Lebay Hadi Al-Marangi. Lagi dia kata apa? Konsep Madani. Dia petikaikan konsep Madani. Sekarang ini dia kata konsep Madani sebenarnya adalah Piagam Madinah. Wah, dia tafsir Piagam Madinah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di Piagam Madinah itulah akhirnya timbul perkataan Madani. Berasal daripada Madinah. Piagam Madinah. Isu dia, wahai Haji Hadi, pernah ke Anwar cakap, saya nak buat Malaysia Madani ini 100% macam Piagam Madinah? Ada tak? Pernah ke kita nak buat? Kecuali kalau Anwar pernah sebut, saya nak buat Piagam Madinah, nak jadikan perlembagaan Malaysia ni seperti Piagam Madinah. Baru boleh kamu petikai. Baru boleh katakan, oh tak sama, beza. Masalahnya kita memang kita tak ikut Piagam Madinah itu. Suasana ketika itu dengan suasana sekarang dah tak sama. Dah tak sama, saudara. Ya? Tapi yang pentingnya, yang ada sekarang ini, apakah dia bercanggah dengan Islam? Itu yang utama. Sebab kalau kita belajar fiqh Islam, ya, semua isu, semua perkara, semua permasalahan hukum asalnya adalah harus. Kecuali dibawakan sebaliknya. Kamu kena bawa tentang mana haram dia, barulah boleh kita pertikaikan hukum tu. Usul hukum asalnya harus. Tapi kamu kena bawa satu perkara yang lain dan kamu buktikan ada yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka kamu boleh katakan haram ke, makruh ke, harus ke. Jadi kamu kena buktikan, Haji Hadi kena sebut. Sepatutnya kalau dia nak bercakap tentang itu, dia kena cerita dalam parlimen semalam, undang-undang negara ini adalah bertentangan dengan Al-Quran. Apa dia? Yang pertama apa dia? Dia kena sebutlah. Kalau kamu ulama' yang hebat. Sebab ulama' ini adalah ulama' yang akan menasihati pemerintah, umara'. Dia kena nasihat umara' kalau umara' salah. Tapi apa yang dia nasihat semalam? Tak ada. Dia cerita umumnya. Oh, perlembagaan ini bukan Madani. Madani sebenarnya adalah Piagam Madinah. Sekarang ni bukan Piagam Madinah. Kita pun tahu. Kita tak nak janji pun nak buat Piagam Madinah. Kan? Tapi perlembagaan yang ada ini, apakah bertentangan dengan Al-Quran? Apakah perlembagaan yang ada hari ini ada menyeru ke arah kemungkaran? Ada dalam perlembagaan. Ya? Tidak perlu diadakan, kita tidak membenarkan rakyat Malaysia untuk menunaikan fardu haji. Kita tidak akan mengadakan kutipan zakat fitrah. Ada dalam perlembagaan. Sebab itu Haji Hadi kena buktikan dulu bahawa apa yang terkandung dalam perlembagaan itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Barulah kamu boleh tegur kerajaan. Nak tegur orang, dia kena carilah apa yang masalah dia, apa yang salahnya, baru boleh tegur. Kalau secara umum dia tak boleh lah, saudara. Bermakna kamu tidak membuat kajian. Kamu sendiri pun tak tahu apa itu perlembagaan. Sedaplah cakap dalam parlimen macam tu. Tak perlu buat research. Ikut sedap mulut je. Betul keluar nama binatang. Dia memanglah dia kalau cakap tak ada keluar binatang, tak boleh. Burung kakak tua lah. Dia tidak tahu apa yang dia cakap. Oh sedap. Padahal dia tu, Haji Hadi tu, dia lagi teruk pada burung kakak tua. Sokong kurangnya burung kakak tua tu, walaupun dia tak tahu apa dia cakap, tetapi dia bercakap benda yang betul seperti mana orang tu bercakap. Sokong kurangnya macam itu. Betul, burung kakak tua tak tahu apa yang dia cakap. Dia main tiru je. Kita bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ikut yang tu. Dia tak tahu Assalamualaikum tu apa. Tapi sungguhnya dia cakap tu sama dengan apa yang kita cakap. Haji Hadi ni lebih teruk daripada burung kakak tua. Kita tanya lain, dia jawab lain. Maknanya dia lebih bodoh daripada burung kakak tua. Itu nak bagi tahu.